pada adanya neraka. Maka Nabi katakan, apabila seorang lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, idzan kana fi inqita'id dunya, apabila telah hampir kepada saat ketika mana dia nak berpisah dengan dunia, dan ketika itu wa iqbalu minal akhirah, dan dia nak pergi ke alam akhirat pula, maka di situ Nabi katakan ada dua alam yang dia sedang berhadapan. Alam yang dia akan berpisah dengan dunia, dan dia akan bertemu dengan alam akhirat. Nazala ilaihi malaikatan minas sama', maka ada malaikat yang turun daripada langit, baydul wujuh, yang mana wajahnya putih bersih. Maka ini sifat malaikat yang Nabi SAW sifatkan kepada orang yang nak bertemu dengan alam akhirat. Maknanya ialah dia nak mati ni, ketika mana nak mati ni akan turunnya malaikat yang mana Nabi sifatkan wajahnya putih bersih. Wa ka'anna wujuhum syams, seolah-olah wajah mereka itu, siapa? Wajah malaikat yang bertemu dengan orang yang beriman pada Allah Ta'ala ini seperti matahari. Ma'hum hunutun min hunutil jannah, dan ketika itu bauan mereka itu seperti mana bauan daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini dia katakan, lalu ketika itu thumma yaji'u malakul maut, maka ketika itulah datangnya malaikat maut. Dan dikatakan hunutun min hunutil jannah, dia bawa wangian-wangian daripada syurga. Wa kafinu min kafinil jannah, dan malaikat-malaikat ini bawa kain kafan itu daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hatta yajlisu minhu, sehinggalah malaikat-malaikat ini duduk di hadapan wajah orang yang beriman pada Allah Taala ini, tuan-tuan, sampailah dengan maddal basar, yang mana ramai sampai mata kita tak lihat benda penghujung dia. Maka ini yang kita katakan, tuan-tuan, malaikat itu datang sambil mendoakan, memberikan kesejahteraan, memberikan salam, memberikan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang nak berpisah dengan dunia ini. Dan kemudian itu, tuan-tuan, datanglah malaikat maut hatta yajlisu inda ra'si, sehinggalah malaikat maut itu duduk berhampiran dengan kepala dia. Lalu apa diperkatakan? Dikatakan fayaqulu, maka malaikat maut ini berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai nyawa yang wahai diri yang sangat-sangat baik. Dia kata apa? Ukhruji minal maghfirah, keluarlah kamu ukhruji ilal maghfirah, keluarlah kamu pergi mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala fatukhriju nafsahu fatasilu kama tasilu qatrah, maka ketika mana malaikat maut ini mengatakan bahawa keluarlah wahai jiwa yang bersih, wahai diri yang bersih, wahai diri yang suci, keluarlah kamu kepada pengampunan Allah dan redha Allah Subhanahu wa taala. Nyawa ni, tuan-tuan, bila dia dengar sahaja pujukan daripada malaikat maut, sedangkan dia mengetahui bahawa ketika itu dia orang yang beriman, dia orang yang soleh, maka Nabi katakan, maka keluarlah roh daripada tubuh badan mereka itu seperti mana air yang keluar daripada corong teko. Bagaimana kita angkat teko, kita nak turunkan air daripada teko tersebut, begitulah luncurnya air keluar daripada tubuh badan mereka. Maka ketika itu roh keluar daripada diri mereka, kemudian dikatakan min famin saqa fa ya'khudhuha fa idza akhadhaha lam yada'ha fi yadihi tarfatan 'ainin. Dan ketika mana roh itu keluar sahaja daripada tubuh manusia yang beriman pada Allah Ta'ala, tidak ada satu malaikat pun yang membiarkan, melainkan semua malaikat berebut-rebut untuk mendapatkan roh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu kelip mata pun roh tersebut dibiarkan hilang, tak. Lalu ditangkap roh tersebut, tuan-tuan, dan diletakkan di atas kain kafan. Lalu dikatakan wa fi dzalika hunutun takhruju minha ka'atibin nufhatin hrih al-miski. Dia kata bila roh itu keluar saja dan diletakkan di atas kain kafan, maka automatik roh itu berbau dengan haruman daripada syurga Allah Subhanahu wa taala, yang bauan tersebut sangat-sangat wangi seperti mana wanginya minyak kasturi. Dan ketika itulah Nabi mengatakan bahawa wujidat ala dhahril ard, maka ketika itulah roh ini dibawa ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampailah langit yang ketujuh. Setiap langit-langit itu, tuan-tuan, malaikat yang membau bauan haruman tersebut bertanya, roh siapakah ini, roh siapakah ini?
Maka ketika inilah kita lihat tuan-tuan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang mereka lakukan, maka Allah mempermudahkan ketika mana mereka meninggal. Jadi adakah orang tersebut, orang yang mati dalam keadaan sakit, orang yang mati dalam keadaan terasa perit ketika meninggal, itu bukan orang yang soleh? Tak. Mereka adalah orang yang soleh. Kalau orang tersebut adalah orang yang beriman, kita lihat dari segi akhlak, kita lihat dari segi adab, kita lihat dari segi syariat yang mereka lakukan, solat berjemaah dan sebagainya. Tetapi ada serba sedikit daripada amalan-amalan tersebut kurang. Contohnya, kita tak tahu tuan-tuan, hari-hari kita buat dosa tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang kita katakan tak ada buat dosa. Hari-hari kita buat dosa. Tapi dosa yang kita lakukan tuan-tuan, kadang-kadang bila kita bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah tangguhkan. Dan Allah ampunkan ketika mana? Ketika mana kita sakaratul maut. Sakaratul maut itu satu kesakitan yang kita tak boleh bayangkan bagaimana sakitnya tuan-tuan. Tetapi dalam kesakitan itu ada kebahagiaan yang Allah turunkan kepada kita. Ada rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Dengan rasa sakit yang kita hadapi tersebut tuan-tuan, Allah ampunkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kerana ketika mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala kelak tuan-tuan, tak akan ada dah dosa-dosa yang kita masih berbaki dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu berkaitan dengan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana pula nasib? Bagaimanakah cara dan juga bagaimanakah perkataan-perkataan malaikat ketika mana bertemu dengan orang yang beriman? Lalu Allah SWT rakamkan dalam Al-Quran, apakah ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan para malaikat ketika mana mereka mengambil nyawa orang beriman ini. Lalu Allah katakan, alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah kata, iaitu orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik, orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala, maka para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, salam sejahtera kepada kamu, udkhulul jannah, maka masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Amalan-amalan soleh kita tuan-tuan, puasa kita, zakat kita, segala perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan adalah penyebab kepada kita mendapat rahmat dan keberkatan Allah Ta'ala, lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan, kul yatawaffakum malaikatu malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah katakan wahai Muhammad, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Dan di sini tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan azab yang diberikan kepada orang kafir. Azab yang diberikan kepada orang kafir, Allah katakan, walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Allah mengatakan, kalau engkau lihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, lalu dia berkata, rasakanlah olehmu seksaan neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Ini kisah yang lain. Orang-orang kafir ini tuan-tuan, disebabkan kekafiran mereka, disebabkan kejahatan mereka, disebabkan kekufuran mereka, lalu ketika mana mereka mati, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan roh mereka ini sangat-sangat susah untuk dikeluarkan daripada jasad mereka. Roh orang Islam, roh orang beriman selesai. Seperti mana Nabi katakan, kalau kamu beriman betul-betul, roh kamu tak susah untuk sakit, tak susah untuk keluar. Maka orang kafir ni bagaimana pula? Allah katakan, ketika mana kamu ni lihat orang yang kafir ni, bila dicabut nyawa mereka yang tak sempat taubat pada Allah Ta'ala dan sebagainya, lalu ketika itu roh ini tak nak keluar, kerana mereka dah nampak tujuan asal kembali mereka itu ke mana. Lalu ketika itu orang yang tak nak keluar, roh yang tak nak keluar daripada tubuh ini akan susah nak keluar, lalu malaikat akan ambil cemeti mereka, akan ambil pemukul-pemukul mereka, lalu dipukulkan kepada kepala mereka dan dipukulkan kepada punggung mereka, lalu dipaksa keluar dengan paksaan yang sangat-sangat kasar. Kalau dengan siksaan tuan-tuan, dengan paksaan yang sangat kasar tuan-tuan, sebab itu kalau kita lihat
dalam satu kisah tuan-tuan, bagaimana dikatakan daripada Ibn Abbas ceritakan satu hari ketika mana berlaku perang di antara orang kafir dengan orang beriman pada Allah Ta'ala, orang Islam. Lalu ketika itu ada orang yang Ansar daripada golongan-golongan di Madinah. Lalu dalam keadaan tersebut dia terpaksa berhadapan dengan orang kafir. Lalu bila berhadapan dengan orang kafir ni tuan-tuan, orang kafir dalam keadaan yang ganas, orang yang kafir ni dalam keadaan tak kisah siapa berada di hadapan ni, dia akan catas kepala. Lalu orang Ansar ni dia beriman pada Allah Ta'ala dan dia percaya bahawa pertolongan itu akan datang di hadapan Allah Ta'ala, akan datang di hadapan dia dengan bantuan dan juga nusrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam peristiwa tersebut tuan-tuan, orang yang Ansar ini dia kata, tiba-tiba aku mendengar persis seperti mana pukulan cemeti yang sangat besar dan teriakan-teriakan seperti mana kuda-kuda yang pantas berjalan. Lalu ketika itu dia nampak seorang demi seorang orang-orang kafir ni dalam keadaan seperti mana kepala ditebas, dipukul, dicabuk dan sebagainya, dan mati dalam keadaan yang seolah-olah tak ada orang yang pukul, tapi tiba-tiba kepala berdarah, hidung keluar darah, badan menggeletak dan sebagainya. Lalu ketika itu diceritakan kepada Nabi SAW, lalu Nabi katakan, kamu benar, dan itu adalah bantuan yang datang daripada langit. Dan daripada langit yang kedua, iaitu daripada para malaikat yang membantu kaum-kaum muslimin berperang fi sabilillah. Dan dalam tersebut tadi dikatakan perang Badar ini 70 orang pembesar-pembesar kafir Quraisy mati. Dan begitu juga kalau kita lihat Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala ketika mana dia belum Islam, dia berperang dengan orang Islam, dia berperang dengan Nabi SAW. Tapi setelah mana dia masuk Islam tuan-tuan, dia cerita kepada Nabi SAW, dia kata, aku heran bagaimana ketika mana orang kafir ni dulu, aku nampak betul-betul real di hadapan mataku, yang mana orang-orang Islam sedang berperang dengan orang kafir, orang Islam sedang berperang dengan orang musyrikun. Tak ada orang yang tebas kepala, tak ada orang yang potong kepala, tapi tiba-tiba dalam medan peperangan tersebut, kepala orang kafir ni dia boleh tercampak jauh, tercampak jauh daripada badan dia. Lalu Abu Sufyan mengatakan, aku percaya bahawa yang menebas dan memotong kepala tersebut adalah malaikat. Dan ada satu kuasa yang besar yang bila tebas, kalau orang biasa tebas tuan-tuan, contohlah kalau kita ambil pedang tuan-tuan, kita tebas kepala orang, paling-paling jatuh tuan-tuan dekat sini je. Tapi Abu Sufyan ceritakan, aku nampak kepala tersebut terbang sampai tempat yang jauh. Maka memikirkan bahawa ada satu kuasa yang sangat-sangat besar yang sedang menebas kepala-kepala orang musyrikin Mekah pada ketika itu. Maka dalam peristiwa ini tuan-tuan, Nabi mengatakan bahawa kamu benar wahai Ibn Abbas. Maka seperti mana Allah SWT mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'in wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hauni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Allah mengatakan, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang membuat pendustaan terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan satu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang yang zalim itu berada dalam penderitaan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, padahal ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan, kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Baik, itu berkaitan dengan bagaimana ruh orang kafir dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, timbul persoalan tuan-tuan, bagaimana kalau kita lihat tuan-tuan, dalam satu masa tiba-tiba orang mati, semua mati, contoh, bagaimana keadaan tersebut? Bukankah pada fikiran kita malaikat maut ni seorang, ataupun malaikat maut ni satu? Jadi bagaimana tiba-tiba kita duduk satu soft, tiba-tiba tuan-tuan kan hilang nyawa tuan-tuan, bagaimana? Baik, di sini dikatakan, jika ada yang mempersoalkan bagaimanakah cara malaikat maut mencabut nyawa orang yang berada di timur dan barat dalam satu masa yang sama. Contohlah, kalau kita waktu sekarang ni pukul 1:04 1:04 tuan-tuan, dekat barat
ada juga yang meninggal dan tempoh yang sama. Bagaimana cara tersebut? Maka katakanlah kepadanya bahawa kematian berasal daripada perkataan meminta kembali hutang yang diberikan. Apabila hutang tersebut diambil, maka tidak ada yang tinggal daripadanya. Hutang kita pinjam tuan-tuan, kalau nak ambil, diambil terus. Maka begitulah tafsiran yang mengatakan bahawa itu kematian. Pada satu sisi, kematian dikaitkan dengan malaikat maut kerana dia yang terus mencabut nyawa seorang makhluk. Tetapi pada sisi yang lain dikaitkan dengan para malaikat yang membantu malaikat maut kerana mereka juga mempunyai kuasa dalam perkara tersebut. Pada sisi yang lain lagi, kematian tersebut dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hakikatnya dialah yang mematikan para makhluk dan semua malaikat yang sentiasa taat dan patuh kepada segala perintah Allah, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mengatakan Allah memegang nyawa seorang pada saat kematiannya dan nyawa seorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dilepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada dibikin itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir. Baik, ayat ini tuan-tuan ceritakan berkaitan dengan tidur. Tidur ni tuan-tuan adalah satu fasa ketika mana kita mati. Sebab itu doa kita tidur tuan-tuan ialah Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Dalam ayat ini Allah ceritakan berkaitan dengan bila kita tidur tuan-tuan, roh kita ni akan keluar. Sebab itu kita tak tahu kat mana kita tuan-tuan. Dan ketika ini Allah katakan kalaulah belum sampai lagi ajal seorang itu, maka Allah kembalikan, Allah lepaskan roh tersebut pergi semula kepada dia. Tapi kalau ajal mereka itu telah sampai tuan-tuan, Allah tahan roh tersebut, maka kematian itu akan berlaku. Sebab itulah kadang-kadang kita dengar dia sihat, malam tadi baru main badminton dengan kita, tidur-tidur pop dan meninggal, padahal baru muda budak tersebut, padahal baru masuk lagi tuan-tuan, tapi tahu-tahu dah meninggal. Kenapa? Kerana ajal ni telah sampai dan Allah lah yang berhak dan memegang hak kematian tersebut. Dan ada pun malaikat-malaikat dibahaskan oleh para ulama, dia katakan adakah malaikat ini berkuasa terhadap kematian? Jawapan tidak. Malaikat dia memegang amanah daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah katakan belum tiba waktu untuk dia meninggal, dia tak akan mati, dan dia tidak akan meninggal pada waktu tersebut. Sungguh pun malaikat kata aku nak matikan dia, dia tak akan mati, kerana Allah yang berhak menentukan dia mati ataupun tidak. Maka dalam ayat ini Allah ceritakan berkaitan dengan ayat-ayat tersebut berkaitan dengan Allah yang berhak mematikan orang tersebut dalam satu masa yang sama. Cumanya malaikat ini menuruti dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga tafsiran yang lain, dia mengatakan bahawa bagaimana malaikat ini boleh mencabut nyawa dalam tempoh satu masa yang sama, kerana malaikat ini maha ramai tuan-tuan. Punyalah ramai malaikat ini sampai kita tak terhitung. Dan ketua bagi malaikat tersebut adalah malaikat maut, malakul mauti, malaikat maut yang tugas dia untuk mencabut nyawa. Tapi dalam malaikat maut ini sebagai ketua ada pembantu-pembantu malaikat yang lain yang membantu malaikat maut. Maka sebab itu jumlah malaikat ni berapa tuan-tuan tak terhitung nilai dia. Sebab apa kita katakan sejak daripada penciptaan dunia ni tuan-tuan, malaikat yang tawaf di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, satu hari akan masuk 70,000 malaikat. Satu hari akan masuk 70,000 malaikat, dia tawaf di bawah arasy Allah Taala, dan dia akan keluar dan dia tak akan kembali balik semula kepada arasy Allah. Dan begitulah hari demi hari berjalan. Bayangkan tuan-tuan, dah berapa juta tahun tuan-tuan. Maka setiap itulah ada malaikat seramai 70,000 malaikat yang tawaf di arasy Allah Ta'ala, dan dia keluar dan takkan kembali. Maka ramainya malaikat yang membantu tugas malaikat-malaikat maut ini tuan-tuan. Dan kemudian tuan-tuan dikatakan, Al-Kalbi berkata, setelah malaikat maut mencabut roh seorang, dia menyerahkan roh tersebut kepada malaikat rahmat dan malaikat azab. Apabila orang mukmin, maka malaikat maut menyerahkan roh tersebut kepada malaikat rahmat. Tetapi apabila roh orang kafir, maka malaikat maut menyerahkan kepada malaikat azab. Inilah makna yang tersurat dalam hadis Al-Barra. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menciptakan bahawa malaikat maut memanggil para arwah seperti seorang memanggil kudanya, yahibu. Mana yahibu ni? Mari ke sini. Dengan sekali pekikan saja tuan-tuan, siapa yang Allah dah tentukan hari tersebut kematian, saat tersebut kematian,
maka roh tersebut akan keluar daripada tubuh badan mereka dan terus mati kepada ketika itu. Maknanya dia memanggil seperti mana contoh pemuda itu memanggil biri-biri ataupun untanya dengan menjerit agar biri-biri ataupun untanya tersebut kembali. Seperti mana kita panggil ayam suruh masuk reban, kita panggil kambing untuk masuk reban dan sebagainya, ke kandang dan sebagainya, begitulah disifatkan oleh Nabi SAW. Baik, kita lihat kepada ketentuan qadar ditulis pada pertengahan Syaban dan malam Lailatul Qadar. Baik, kita ceritakan tuan-tuan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar tuan-tuan. Baik, di sini tuan-tuan kita lihat kita sekarang berada di bulan Syaban. Kita dah masuk pada 8 Syaban tuan-tuan. Ada 6 hari lagi kita nak masuk kepada pertengahan bulan Syaban. Dalam hadis ini, dalam riwayat ini mengatakan bahawa ada kisah menceritakan setiap malam pertengahan bulan Syaban, malaikat maut duduk dan di hadapan terdapat sebuah buku catatan. Pada malam ini dipisahkan segala urusan besar seperti rezeki dan juga ajal. Dan pendapat daripada Ikrimah, dia mengatakan bahawa yang benar adalah malam yang memisahkan segala urusan besar adalah malam Lailatul Qadar. Berdasarkan pendapat Qatadah, Hasan, Mujahid dan para ulama yang lain, seperti mana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas menerangkan kebenaran, sesungguhnya kami menurunkan kepada malam yang diberkati, itu pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Baik, berkaitan dengan amalan kita tuan-tuan, kita ada satu hari, ada satu minggu, ada satu tahun. Baik, satu hari tuan-tuan, amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu asar dan juga pada waktu subuh. Itu adalah amalan kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu asar, malaikat akan bawa segala amalan harian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu subuh itu tuan-tuan, amalan kita juga pada hari tersebut akan diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hari amalan kita pada satu hari. Dan amalan kita pada tiap minggu tuan-tuan ada 2 hari juga, pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis. Pada hari Isnin ini amalan mingguan kita dihadapkan kepada Allah Ta'ala, dan pada hari Khamis juga amalan kita dibawa menghadap pada Allah Ta'ala. Dan pada setiap tahun tuan-tuan ada satu malam yang sebahagian ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menceritakan bahawa malam ini akan diangkat amalan kita selama 1 tahun berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam satu hadis yang sahih, disahihkan oleh sebagian ulama, hadis dia mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada orang-orang tersebut melainkan kepada 2 orang. Yang pertama, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, dan yang kedua, orang yang bermusuh. 2 golongan ini Allah takkan ampunkan dosa mereka. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang membuat permusuhan, perbencian di antara satu sama yang lain. Maka bila kita ceritakan berkaitan dengan amalan-amalan yang kita nak lakukan tuan-tuan, adakah amalan-amalan yang konsisten ataupun amalan-amalan khususiat yang dilakukan oleh sebagian ulama pada malam-malam nisfu Sya'ban? Jawapannya tidak ada. Tidak ada sandaran daripada Nabi SAW amalan-amalan yang khusus pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi galakan di sini ialah galakan untuk kita menghidupkan malam tersebut. Tak kisahlah bagaimana tuan-tuan, kalau kita lihat pada zaman-zaman tabi'in dahulu tuan-tuan, mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan memakai wangi-wangian, dengan memanjangkan ibadah-ibadah mereka, menghidupkan malam dengan malam solat qiyamul lail dan sebagainya. Pada siang ini mereka berpuasa dan sebagainya. Maka itu adalah amalan-amalan dituntut kepada kita. Tidak semestinya sekadar kita contoh baca Yasin tiga kali, buat boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi jangan etikotkan itu adalah sunnah Nabi SAW. Tetapi menghidupkan malam tersebut dengan malam-malam ibadah, itu dituntut dalam Islam. Dan kenapa dalam hadis ini Nabi katakan Allah lihat hamba-hambanya yang menginginkan keampunan daripada Allah Ta'ala, yang mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Maka ketika itu orang tersebut kalau diminta pada Allah, Allah akan terima. Kalau dimohon pada Allah Ta'ala, Allah akan makbulkan permintaan-permintaan mereka.
kalau dia bacakan ibadah-ibadah mereka, maka Allah SWT akan angkat segala amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan begitu juga kalau kita lihat tuan-tuan, kalau kita lihat seperti mana dinukilkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab dia katakan, telah sampai kepada kami bahawa dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Doa dikabulkan pada 5 malam. Yang pertama pada malam Jumaat, pada malam Jumaat. Maka sebab itu pada malam Jumaat kita banyakkan ibadah, kita banyakkan i'tikaf, kita banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Dan pada malam hari raya Aidil Adha, pada malam Aidil Adha, dan juga pada 2 malam, itu Aidil Adha dan Aidil Fitri. Dan kemudian pada malam pertama di bulan Rajab, pada malam pertama di bulan Rajab, dan pada malam nisfu Sya'ban. Ini adalah waktu-waktu yang Imam Syafi'i rahimahullah katakan di antara malam-malam yang mustajab doa untuk kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat juga tuan-tuan, dalam ayat ini bila dikatakan bahawa amalan ataupun kita punya ajal diputuskan oleh para malaikat, maka di sini dia katakan, ada riwayat menceritakan apabila seorang telah diperhatikan oleh malaikat maut, maka rezeki serta makanannya telah terputus. Setelah itu dia menghadapi serta merasakan bagaimana pedihnya sakratul maut. Maka sebab itu, selagi mana ada kita punya rezeki, selagi itulah kematian takkan datang kepada kita. Selagi mana kita boleh makan, selagi mana ada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kita akan terus kekal hidup tuan-tuan. Sampailah ketika mana orang tersebut Allah dah putuskan rezeki kau tahap ketika ini, maka ketika itu, sampai tahap ketika itu, maka dia akan bertemu dengan kematian. Baik, kemudian dalam ayat ini dikatakan, walaupun hadis ini hadis dia dhaif, dia katakan diriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW menciptakan tentang peristiwa yang berlaku ketika baginda melakukan Isra' dan juga Mi'raj. Dia berkata, aku melalui seorang malaikat yang sedang duduk di seluruh dunia serta isinya terletak di antara kedua lututnya. Di tangannya terdapat sebuah papan yang ada tulisannya. Malaikat itu tidak melihat kiri dan ke kanan, matanya hanya tertuju pada papan tersebut. Aku kemudian berkata kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah dia? Jibril menjawab, dia malaikat maut. Aku kemudian bertanya kepada malaikat maut, bagaimanakah kamu mencabut nyawa pada makhluk yang ada di barat dan juga ada di laut? Maka malaikat maut mengatakan, tidakkah kamu perhatikan bahawa bumi dan isinya berada di antara kedua lututku, semua makhluk berada di antara kedua mataku, dan kedua tanganku mampu menjangkau timur sampai ke barat. Apabila ajal seorang hamba telah sampai, maka akan aku perlihatkan kepadanya. Maka aku telah melihat ke arah hamba tersebut, maka malaikat yang membantuku tahu bahawa nyawa hamba tersebut perlu dicabut, dan mereka segera pergi untuk mencabut nyawa hamba itu. Apabila nyawa hamba tersebut telah sampai ke kerongkong, maka tidak ada satu pun yang tidak aku ketahui mengenai hamba tersebut. Tanganku kemudian mencabut dan memburuh itu keluar daripada jasadnya. Maka ini peristiwa ketika mana berlakunya pencabutan nyawa dan juga ruh kepada orang-orang yang nak meninggal. Dan di sini kita lihat tuan-tuan berkaitan dengan bentuk sifat malaikat maut serta cara mencabut nyawa orang mukmin dan juga orang kafir. Baik, kita dah ceritakan berkaitan dengan cara dia, cuma kita dah lihat bagaimana sifat malaikat maut ini. Dia katakan bahawa dalam hadis yang sahih, dia katakan diriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Nabi Ibrahim AS meminta malaikat maut untuk memperlihatkan cara dia mencabut nyawa seorang mukmin. Malaikat maut kemudian berkata, palingkan wajahmu kepadaku. Nabi Ibrahim AS kemudian memalingkan wajahnya, dan ketika menoleh ke arah malaikat maut, tiba-tiba dia melihat malaikat maut dalam bentuk seorang pemuda yang tampan dengan pakaian yang indah, bau yang wangi serta muka yang berseri-seri. Nabi Ibrahim AS berkata kepada malaikat maut, demi Allah, walaupun seseorang tidak pernah mendapat nikmat sedikit pun, jika dia melihat kamu dalam bentuk seperti ini, maka pasti akan cukup baginya. Maknanya tuan-tuan, kalau orang tersebut dia tak pernah dapat nikmat, contohlah nak katakan nikmat mustahil lah, nikmat Allah SWT sangat-sangat banyak kepada kita, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, kalau salah seorang hamba ini dalam hidup dia tak pernah dapat pun nikmat daripada Allah Ta'ala, tapi ketika mana dia nak meninggal tuan-tuan, dia nampak muka malaikat maut yang indah, yang tampan, yang putih bersih tuan-tuan, dengan wangian-wangian yang sangat-sangat indah,
maka Nabi Ibrahim mengatakan dia melihat gambaran malaikat maut ini dah memadai bagi dia segala nikmat yang Allah telah berikan kepada dia. Tak perlu nak minta nikmat yang lain. Kenapa tuan-tuan? Kerana keindahan yang Allah jadikan kepada dia dan keampunan yang Allah berikan kepada orang yang nak mati tersebut. Maka kemudian dikatakan, perlihatkan caramu mencabut nyawa orang kafir. Maka malaikat maut kemudian berkata kepada Ibrahim, kamu tidak akan sanggup melihatnya. Maka Nabi Ibrahim AS menjawab, tetapi aku amat ingin untuk melihatnya. Malaikat maut berkata kemudian, palingkan wajahmu daripadaku. Ketika Nabi Ibrahim menolehkan kembali wajahnya ke arah malaikat maut, dia melihat malaikat maut itu dalam bentuk seorang lelaki yang hitam legam, yang wajahnya mengerikan, kakinya berada di bumi dan kepalanya berada di langit. Rambut dan tubuhnya terdapat api yang menyala-nyala. Nabi Ibrahim AS berkata kepada malaikat maut, demi Allah, seandainya orang kafir tidak menerima hukuman apa-apa selain hanya memandangmu, maka perkara itu sudah cukup mengerikan baginya. Maka nak katakan tuan-tuan, orang kafir ni dia belum kena azab lagi, tapi bila dilihat muka dan wajah malaikat maut ni tuan-tuan, bagi dia dah cukup dah azab yang Allah telah berikan kepada dia. Sangat-sangat jelek, sangat-sangat hodoh dan sangat-sangat busuk bau yang diberikan kepada orang kafir yang nak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita pada minggu yang akan datang berkaitan dengan malaikat maut dan tugasannya mencabut nyawa. Banyak lagi tugasan-tugasan ni tuan-tuan yang kita akan ceritakan, dan juga kita akan ceritakan pada kuliah akan datang berkaitan dengan mata terus memperhatikan roh ketika keluar daripada jasad. Orang bertanya, bagaimana kenapa mata tak boleh terpejam, kenapa mata bila meninggal terbuka, kenapa, apa sebabnya? InsyaAllah kita akan ceritakan pada kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.